Peringatan kepada semua, sila matikan telefon bimbit atau pastikan berada dalam keadaan silent mode. Anda semua dikehendaki untuk menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Dilarang untuk membuat bising dan jangan menyilangkan kaki di dalam mahkamah. Duduk dengan elok dan sekiranya anda gagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas kamu. Jurubahasa, ada berapa kes pada hari ini? Satu kes tangkap untuk sebutan, Tuan. Baiklah. Di dalam Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur, kes jenayah nombor 12/9/2023, pendakwa raya melawan Cik Hussein bin Mat. Bahawa kamu, Cik Hussein bin Mat, nombor kad pengenalan 040601020234 pada 22 hari bulan 8 2023, hari Jumaat, jam lebih kurang 1 petang hingga 2:30 petang, bertempat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah didapati mencuri sebuah motosikal Honda RS 150 berwarna oranye bernombor pendaftaran DDF 679 berharga lebih kurang RM9,000 dari milikan Recycle Muhammad Fuad, kad pengenalan 790101050200 tanpa izin tuan punya berkenaan. Oleh yang demikian, kamu telah dituduh melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Adakah kamu faham tentang pertuduhan ini? Tidak, Tuan. Seksyen 379A itu cakap pasal apa, Tuan? Seksyen 379A mengatakan bahawa bagi kesalahan mencuri kenderaan, kamu apabila didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 7 tahun dan juga boleh dikenakan denda. Adakah kamu faham pertuduhan yang telah dibuat ke atas kamu? Hukuman tu tak boleh bincang ke, Tuan Hakim? Maknanya saya boleh dihukum penjara apabila disabitkan kesalahan, dan saya juga boleh dikenakan denda. Ya Allah, saya nak bincang dulu dengan peguam saya yang Arif. Encik Hussein, jika Encik Hussein mengaku saja salah, Encik Hussein akan dijatuhkan hukuman secara automatik. Tiada perbicaraan yang akan dilakukan, tiada saksi yang akan dipanggil, dan kemungkinan Encik Hussein akan menerima hukuman yang maksimum untuk jenayah Encik Hussein. Segala hukuman yang dijatuhkan oleh pihak mahkamah adalah muktamad. Tetapi sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada Encik Hussein, saya boleh membuat permohonan kepada Encik Hussein untuk mengurangkan hukuman yang Encik Hussein terima. Dan saya rasa adalah yang terbaik jika Encik Hussein mengaku saja salah, jika Encik Hussein tidak mempunyai sebarang pembelaan. Saya nak mengaku salah je lah, peguam. Bahawa kamu, Cik Hussein bin Mat, nombor kad pengenalan 040101020234 pada 22 hari bulan 8 2023, hari Jumaat, jam lebih kurang 1 petang hingga 2:30 petang, bertempat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah didapati mencuri sebuah motosikal Honda RS 150 berwarna oranye bernombor pendaftaran DDF 679 berharga lebih kurang RM9,000 dari milikan Recycle Muhammad Fuad, kad pengenalan 790101050200 tanpa izin tuan punya berkenaan. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Adakah kamu mengaku bersalah atau minta untuk dibicarakan? Ya, Tuan, saya faham. Saya mengaku. Adakah kamu faham dengan pengakuan bersalah ini, kamu tidak boleh membuat rayuan ke atas sabitan kamu
tetapi hanya boleh merayu atas hukuman yang akan dikenakan. Ya Tuan, saya faham. Adakah kamu faham atas kesalahan mencuri motosikal ini, kamu boleh dipenjarakan minimum 1 tahun dan maksimum 7 tahun jika disabitkan. Kamu juga tidak akan dibicarakan dan tiada saksi yang akan dipanggil untuk memberi keterangan tentang kamu, dan kamu juga tidak boleh masukkan pembelaan. Saya faham Tuan. Tuan Magistrate, saya mohon untuk kemukakan fakta kepada yang tertuduh. Pada 22/8/2023, pengaduh Riz Haikal Muhammad Fuad pada jam lebih kurang 1 petang telah meletakkan kenderaannya, iaitu motosikal jenis Honda RS 150 nombor pendaftarannya DDF 679 di tempat letak kenderaan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam keadaan berkunci. Kemudian pengadu masuk ke dalam masjid untuk sembahyang Jumaat pada jam lebih kurang 2.30 minit. Apabila pengadu ingin ambil semula motosikalnya, telah didapati tiada. Puas pengadu mencari tetapi tidak berjumpa dengan kenderaannya dan dipercayai telah dicuri. Pengadu membuat laporan polis sebagaimana yang termaktub di laporan Balai Polis Kuala Lumpur. Seterusnya, pada 23/8/2023, siasatan telah dijalankan dan hasil daripada siasatan pihak polis, kamu telah mengaku mencuri motosikal tersebut. Adakah kamu faham fakta kes yang saya bacakan dan mengakuinya? Saya mengaku bersalah Tuan. Saya kemukakan barang-barang kes seperti mana yang berikut. Baiklah. Laporan Polis Kuala Lumpur Report 22/8/2023 sebagai P1. Seterusnya, Laporan Polis Kuala Lumpur Report 23/8/2023 sebagai P2. Seterusnya, 2 keping gambar tempat kejadian kecurian motosikal tersebut sebagai P3. Seterusnya, gambaran motosikal tersebut sebagai P4. Dan seterusnya, model dan gambar motosikal tersebut iaitu Honda RS 150 dan nombor pendaftarannya DDF 679 sebagai P5. Cik Husin bin Mat, mahkamah dengan ini mendapati kamu bersalah dan disabitkan di bawah pertuduhan Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Sebelum mahkamah jatuhkan hukuman ke atas kamu, Timbalan Pendakwa Raya, ada apa-apa yang ingin diperkatakan? Magistrate, saya ingin memohon untuk sebuah mitigasi bagi anak buang saya. Yang tertuduh ingin memohon kepada pihak mahkamah untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadapnya. Hal ini kerana dia telah memudahkan pihak mahkamah dengan mengaku bersalah. Seperti mana dalam kes Melvani melawan pihak pendakwaan pada tahun 1971, pengakuan bersalah adalah salah satu syarat yang sah untuk meringankan hukuman bersalah. Selain itu, Tuan Magistrate, anak buang saya tidak pernah disabitkan dengan mana-mana kesalahan. Jadi ini adalah kesalahan pertama baginya. Oleh itu saya memohon kepada pihak tuan untuk mempertimbangkan hukuman yang minimum ataupun meringankan hukuman terhadapnya. Kemudian, anak buang saya ini bekerja hanyalah sebagai seorang penghantar makanan sahaja. Gaji bulanannya hanya dalam RM1,000 secara bulanan. Dia mempunyai 4 tanggungan. Seorang isteri, 2 orang anak dan seorang ibu yang turut berada di bawah jagaannya. Dan menurutnya, jenayah yang dilakukan adalah kerana desakan hidup untuk menyara keluarganya. Anak buang saya juga telah mencuba untuk meletakkan balik kenderaan yang dicuri di
di tempat asal di mana ia dicuri, namun gagal apabila berjaya ditangkap oleh pihak polis. Jadi, anak buang saya ini telah menunjukkan sebuah perasaan yang kesal ataupun insaf ketika dia membuat perkara tersebut. Oleh itu, saya berharap pihak mahkamah dapat memberi pertimbangan terhadap segala hujah yang saya berikan. Terima kasih. Baiklah, setelah meneliti fakta dan juga barang kes yang telah dikemukakan, mahkamah mendapati kamu bersalah atas pertuduhan dan disabitkan atas kesalahan di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Mahkamah bersetuju dengan hujahan Peguam Bela bahawa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaiannya. Fakta bahawa tertuduh cuba untuk meletakkan semula motosikal ke tempat asalnya menunjukkan tertuduh telah insaf akan perbuatan jenayahnya yang dilakukan berpunca dari rosakan hidup. Setelah mendengar hujahan pihak pendakwa dan permohonan mitigasi Peguam Bela, dengan ini mahkamah memerintahkan tertuduh Cik Husin bin Mat diikat jamin berkelakuan baik selama 2 tahun dengan jaminan RM8,000 dengan seorang penjara. Mahkamah ditangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Kausar bin Fauzi dan ahli kumpulan saya Nurin Nuwairah binti Muhammad Asri dan juga Muhammad Risaikal bin Muhammad Fuad. Pada video ini, kami akan menganalisis sistem sapaan dan juga kesantunan bahasa yang telah kami gunakan dalam melakonkan lakonan kami. Jadi, sebelum kita teruskan dengan analisis lakonan, apakah itu laras dan juga kesantunan bahasa? Laras dan juga kesantunan bahasa merupakan gaya dan penggunaan suatu bahasa. Ia merupakan sebuah gaya yang merujuk kepada penulisan ataupun secara lisan. Selain itu, penggunaan pula merujuk kepada penutur, pendengar, situasi, topik dan juga tujuan perbincangan. Kesantunan bahasa adalah sebuah kesopanan dan juga kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Jadi, apakah itu konsep kesantunan bahasa? Menurut Brown dan Levinson, kesantunan ialah usaha mengurangkan tindakan ancaman muka. Manakala menurut Asmah, penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung. Manakala menurut Bayraktaroglu, perlakuan yang diamalkan untuk membina persefahaman. Jadi secara rumusan, kesantunan merupakan penggunaan kata-kata atau perlakuan yang sesuai, tidak menimbulkan konflik, sentiasa menjaga muka pendengar, ikhlas dan juga merangkumi hubungan manusia-manusia dan manusia khalik. Baiklah, kita akan teruskan dalam menganalisis karakter pertama dalam lakonan ini, iaitu karakter polis. Dalam situasi formal seperti mahkamah, karakter polis ini telah menggunakan sistem sapaan yang formal. Contoh sapaan formal yang telah digunakan oleh karakter polis ini adalah anda, kamu dan sebagainya. Karakter polis ini telah menggunakan sistem sapaan yang formal dan tepat kerana ia adalah sangat penting dalam menjaga kesantunan bahasa dan etika berbahasa serta elak menyinggung mana-mana pihak. Seterusnya, kita akan lihat kepada kesantunan bahasa. Dalam lakonan ini, polis telah memberikan larangan kepada orang-orang yang hadir dalam mahkamah untuk menjaga ketertiban dan menghormati mahkamah. Kesantunan bahasa sangat penting dalam memberikan larangan kepada orang lain. Contohnya, menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah difahami. Dan juga menggunakan kata-kata yang tidak menimbulkan konflik ataupun pertentangan daripada mana-mana pihak. Baiklah, kita akan teruskan dalam menganalisis karakter seterusnya, iaitu pendakwa raya. Dalam situasi formal seperti mahkamah ini, karakter pendakwa raya telah menggunakan sistem sapaan yang formal juga. Contoh sapaan formal yang telah digunakan oleh pendakwa raya tersebut adalah tuan, saya, tuan magistrat dan sebagainya.
Pendakwa raya telah menggunakan sistem sapaan yang formal dan tepat kerana ia adalah sangat penting dalam menjaga kesantunan dan etika berbahasa serta elak menyinggung mana-mana pihak, termasuklah daripada pihak magistrate dan juga pihak mahkamah dan juga pihak tertuduh. Pendakwa raya telah menggunakan kata-kata yang sesuai dan dengan situasi tersebut dan menjaga hubungan antara pembicara dan juga lawan bicara. Walaupun intonasi dan juga nada suara pendakwa raya yang digunakan oleh pendakwa raya adalah agak tinggi, namun masih tidak melampaui batas demi menjaga ketenteraman mahkamah serta yang tertuduh kerana dia sudah pun mengaku salah. Seterusnya, kesantunan bahasa dalam lakonan ini. Pendakwa raya telah memberikan penjelasan kepada yang tertuduh untuk tentang kesalahan yang dilakukan oleh yang tertuduh tersebut dan juga hukuman yang bakal diterimanya. Kesantunan bahasa yang digunakan adalah sangat penting dalam memberikan penjelasan kepada seseorang, terutamanya pendakwa raya terhadap yang tertuduh tersebut. Contohnya dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah difahami supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Rahmati Muhammad Asri dan saya akan membentangkan kesantunan bahasa daripada perspektif hakim di dalam mahkamah. Untuk kesantunan bahasa daripada perspektif hakim dan magistrat, marilah kita bersama-sama mengetahui tugas hakim terlebih dahulu. Tugas hakim tidak tertakluk untuk menyelesaikan permasalahan antara dua pihak sahaja, namun juga bertanggungjawab untuk memenuhi jurang antara masyarakat dan hukum. Putusan hakim juga merupakan gambaran proses kehidupan sosial, juga merupakan penjemaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, komuniti, kelompok maupun negara. Dan akhir sekali, putusan hakim juga merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di hadapan mata kita. Hakim juga akan memastikan pihak yang tertuduh memahami pertuduhan yang dibuat. Hakim mula-mula akan bertanya kepada tertuduh sama ada mengakui pertuduhan yang ditanyakan atau ingin dibicarakan. Jika si tertuduh mahu dibicarakan, perbicaraan dimulakan dengan memanggil saksi jika ada dan diambil keterangan oleh peguam kedua-dua belah pihak di hadapan hakim. Prosiding dilakukan berterusan antara kedua-dua belah pihak peguam dengan memberi penjelasan masing-masing. Jika pihak defendant iaitu peguam defendant menyatakan pendirian mereka sebagai peguam bela terhadap tuduhan kes yang dibicarakan, hakim juga akan mengingatkan semula yang tertuduh akan pilihan mereka. Pihak pendakwa, plaintiff, peguam plaintiff atau pemohon menyatakan kedudukan mereka dalam perbicaraan kes tersebut. Dalam mahkamah terdapat beberapa gelaran hormat seperti Tuan Magistrat dan juga mahkamah. Untuk Tuan Magistrat, contoh panggilan ini boleh dilihat di dalam lakonan tadi. Tuan Magistrat, saya mohon untuk saya bercakap dengan anak guam saya. Mohon tangguh sebentar. Tuan Magistrat, saya mohon untuk kemukakan fakta kes dan dibacakan kepada tertuduh. Tuan Magistrat, saya mohon untuk mengemukakan barang-barang kes. Panggilan Tuan Magistrat merupakan tanda hormat buat pihak peguam dan defendant kepada hakim ketika di dalam mahkamah. Gelaran hormat mahkamah pula boleh dilihat di dalam lakonan tadi. Contohnya, dibenarkan mahkamah tangguh sebentar. Mahkamah dengan ini mendapati kamu bersalah dan disabitkan di bawah. Mahkamah ditangguhkan. Panggilan mahkamah ini merupakan tanda hormat buat pihak hakim kepada semua pihak lain yang berada di dalam mahkamah.